Hai, selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam video ini kita akan bincang matematik tingkatan 2 bab 1 pola dan jujukan, 1.3 pola dan jujukan. Standard pembelajarannya membuat generalisasi tentang pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan, dan ungkapan algebra. Kalau Anda rasa penerangan saya memuaskan, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga sharekan video saya ini kepada rakan-rakan Anda ya. Sekarang mari kita buka buku teks muka surat 10. Kita tengok contoh 9. Nyatakan pola bagi jujukan nombor 1, 9, 17, 25, 33, dan seterusnya menggunakan nombor, perkataan, dan juga ungkapan algebra. Oke, yang ini ya, yang ungkapan algebra ini adalah bahagian yang paling susah dalam subtopik ini ya. Yang gunakan nombor tuh senang saja lah. Ini kamu sudah belajar dalam video-video yang sebelum ini, yaitu kita hanya perlu tulis pola ialah tambah 8. Macam ini sahaja. Dan kalau gunakan perkataan, ini yang kamu guna lebih banyak pada subtopik sebelum inilah. Kan? Sudah buat banyak kan? Macam ini punya. Ini apa ni? Semua ni menambah, menolak, mendarab, membahagi. Sini. Oke. So ini semua ialah perkataan. Tak susah. Jadi di sini kalau tambah 8, kita buatlah. Pola bagi jujukan di atas adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Kan sama macam yang kamu sudah belajar sebelum ini. Dan di sini yang saya nak tegaskan ialah bahagian ungkapan algebra. Ungkapan algebra ni dia tulis dalam bentuk algebra. Maksudnya perlu ada A, B, C, D, E, F, G, iaitu pemboleh ubah lah. So, bagaimana kita mencarikan jawapannya? Oke. Nak carikan jawapan untuk pola dalam bentuk ungkapan algebra, dia ada beberapa corak dia yang tersendiri ya. Nanti kamu boleh tengoklah. Oke. Jadi di sini ya, soalan ini bermula dengan nomor 1 kan. Jadi, kita akan tulis benda ini bermula dengan nomor 1. Oke ya. Kamu kena tengok betul-betul cara tulis ini ya. 1. Oke. Lepas itu sama dengan 1 tambah 8. Mana datangnya tambah 8 ini? Yaitu dari sini. Ini adalah pola dia. Pola dalam bentuk perkataan ataupun nombor. Lepas itu, di belakang pola itu, kita akan tambahkan satu pemboleh ubah N. Buku guna N. So, kita pun guna N lah. Oke ya. Ini corak dia. Selepas itu, N ini, dia bermula dengan sifar. Biasanya bermula dengan sifar. Lepas itu dia sambung 1, 2, 3, dan seterusnya untuk mendapatkan nombor-nombor yang seterusnya. Contohnya sekarang, kalau N ini adalah sifar, untuk sebutan yang pertama, maka 8 taraf dengan sifar jadilah sifar. So, sebutan pertama
1 tambah sifar, hasillah sebutan yang pertama. Sekarang kita tengok pula untuk sebutan yang kedua. Sebutan yang kedua ialah 9 kan. Jadi 9 sama dengan 1 tambah 8, 1. N kali ini jadi nombor 1. Ini semua N. Lepas itu 17 sama dengan 1 tambah 8, 2. Dan seterusnya maka akan kita menghasilkan 1, 9, 17, 25, 33 lah. Oleh itu, pola bagi jujukan nombor ini boleh ditulis sebagai 1 tambah 8N. Dengan keadaan N ialah sifar 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi N ini ya, merujuk kepada nilai yang kita letak sendiri supaya ungkapan algebra tersebut dapat memenuhi urutan nombor yang diberi. Untuk pola dalam bentuk tambah, bentuk asas ungkapan algebra dia boleh menjadi ini, yaitu nombor pertama tambah dengan pola dalam bentuk nombor, lepas tu kurungan N, dengan N sama dengan sifar 1, 2, dan seterusnya. So, ini ialah bentuk asas untuk ungkapan algebra dengan keadaan pola tambah. Buku teks tak ada contoh untuk tolak, bahagi, dan darab. Maka saya akan gunakan contoh saya sendiri ya. Kamu tengoklah dengan betul-betul ya. Contoh soalan yang polanya ialah tolak. Oke. 96, 88, 84, 80, 76, dan seterusnya. Bagaimana kita menulis pola untuk soalan ini dalam bentuk nombor? Kalau dalam bentuk nombor, jawapan kita ialah tolak 4. Kalau dalam bentuk perkataan, jawapan kita ialah menolak 4 daripada nombor sebelumnya. Oke? Dan kalau dalam bentuk ungkapan algebra pula, jawapannya akan sama dengan nombor pertama tolak dengan pola dalam bentuk nombor, lepas tu kurungan N, yaitu 96 tolak dengan 4, lepas tu N. Oke? Dan dengan syarat, ini mesti tulis N sama dengan sifar 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini jawapan untuk pola bagi jujukan ini dalam bentuk ungkapan algebra. Oke? Seterusnya, kita tengok contoh 2. 88
76, 64, 52, dan seterusnya lah. So, pola ini ialah tolak 12. Maka untuk menuliskan pola ini dalam bentuk ungkapan algebra, jawapan kita akan sama dengan nombor pertama 88 sambung dengan polanya tolak 12 dan tambahkan N di belakang. Dan N akan sama dengan sifar 1, 2, 3, dan seterusnya. Senang saja kan? Oke. So, ini adalah untuk pola tolak. Seterusnya kita pergi tengok pola dalam bentuk darab pula. Kalau 7, 21, 63, 189, 567, dan seterusnya. Apakah pola untuk soalan ini? Darab 3 kan? Oke, darab 3. Jadi, untuk pola dalam bentuk darab, ungkapan algebra kita akan sama dengan nombor pertama darab dengan pola kuasa N, yaitu dia akan jadi 7 darab 3N dengan keadaan N sama dengan sifar 1, 2, dan seterusnya. Oke, kuasa N. Kuasa N maksudnya N kali ini kecil-kecil di atas tu. Bukannya besar-besar macam di atas inilah. Oke. Bukan tulis di belakang sini sudah. Tapi tulis di atas ini. Mari kita tengok sama ada apa yang kita tulis di sini. Betul atau tidak ya. Oke, untuk nombor yang pertama tadi adalah 7 kan. Jadi 7 akan sama dengan 7 darab 3 kuasa sifar. 3 kuasa sifar ini adalah sama dengan 1. Maka 7 darab 1, 7 lah. Seterusnya 21. 21 akan sama dengan 7 darab 3 kuasa 1. Lepas itu 63. 63 ini akan sama dengan 7 darab 3 kuasa 2. Betul tak? 3 kuasa 1 sama dengan 3. 3 kuasa 2 sama dengan 3 darab 3 sama dengan 9. Ini bagi orang yang tidak tahu kuasa lah. Kamu sudah pernah belajar kuasa di tingkatan 1 kan? Tapi kamu belajar kuasa 2 dan kuasa 3 sajalah. Kuasa sifar, kuasa 1, kuasa 4, 5, 6, dan selebih tu, kamu hanya akan belajar di tingkatan 3 nanti, di bab indeks. Tapi tak apalah, sekarang kamu pun boleh belajar dahulu. Oke, seterusnya kita tengok contoh satu lagi. Contoh senang-senang. 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Yang ini, apakah pola untuk soalan ini? Darab dengan 3. Jadi, untuk ungkapan algebra, kita akan tulis 2 darab dengan 3 kuasa N. Dengan N ialah sifar 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, yang N ini ya, nombor senarai-senarai ini, nak tulis berapa pun tak apalah. Asalkan jangan pendek sangat.
Kalau kamu tengok di atas ini saya tulis sampai nomor 2 saja. Lepas tu di sini saya tulis sampai 4. Kalau kamu nak tambah lagi 5, 6, 7, 8 pun boleh. Oke. Dan sebenarnya ini ya, apa yang kita ditulis di sini, dia juga merupakan satu pola yang kita gunakan untuk beritahu orang lain, nah, apakah nombor N yang seterusnya. Kalau orang itu pandai pola. Sekarang mari kita cek jawabannya. Tengok betul kah tidak? So, kalau ini ialah ungkapan algebranya, oke, 2 akan sama dengan 2 darab 3 kuasa sifar. Lepas itu, samalah dengan 2, betul kan? Untuk nombor 6 ini, 2 darab 3 kuasa 1. 3 kuasa 1 ialah 3 kan? Jadi 2 darab 3 ialah 6. Lepas tu untuk 18 tu, 2 darab dengan 3 kuasa 2 akan samalah dengan 2 darab 9, yaitu 18. Maka apa yang kita buat di sini betul lah. Ini merupakan jawaban untuk soalan ini. Selepas itu kita pergi tengok soalan pola bahagi. Oke, contohnya 81, 27, 9, 3, dan seterusnya. Apakah pola untuk soalan ini? Bahagi 3 kan? Jadi, untuk bahagi, pola dalam bentuk ungkapan algebra adalah dalam bentuk ini. Nombor pertama bahagi dengan pola kuasa N. Oke. Pola kuasa N. Dengan N ialah sama dengan sifar 1, 2, dan seterusnya lah. Kita tengok ah. So, ini nombor pertama ialah 81 kan? 81. Polanya ialah bahagi 3 kan? So, bahagi 3. Lepas itu, kuasa N. Jadi, di sini polanya bahagi 3. Garisan per ini sudah menunjukkan bahagi ya. So, sini saya gunakan pola tu. Sebenarnya ada kekurangan sedikit lah. Tapi bentuknya macam itu lah. Lepas itu, inilah jawabannya. Nah, mari kita cek. 81 per 3 kuasa sifar sama dengan 81 bahagi 1 sama dengan 81. Sebab apa yang kuasa sifar sama dengan 1? Selepas itu, 81 per 3 kuasa 1 sama dengan 81 per 3 sama dengan 27. Lepas itu, 81 per 3 kuasa 2 sama dengan 81 per 9. Sebab ini akan sama dengan 3 darab 3. Jadi, 81 per 9 sama dengan 9. Jadi, seterusnya, 81 per 3 kuasa 3 akan sama dengan 81 per 3 darab 3 darab 3, yaitu 81 per 27 samalah dengan 3. Jadi kita tengok di sini. 81, 81, 27, 27, 9, 9, 3, 3. Maka betul lah, ini merupakan jawaban dalam bentuk ungkapan algebra kepada soalan 81, 27, 9, 3, dan seterusnya ini.
Kita tengok contoh yang kedua untuk bahagi 1.500, 250, 125, dan seterusnya. So, tadi saya cakap untuk bahagi, oke, kita tulis nombor pertama, lepas tu bahagi dengan pola, lepas tu kuasa N, kan? Jadi di sini, apakah polanya? Bahagi dengan 2, kan? Oleh itu, untuk jawapan ini, dia akan sama dengan 1000 per 2 kuasa N, dengan syarat N ialah sifar, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Peringatannya, 4 jenis bentuk asas untuk pola dalam jawapan ungkapan algebra yang saya terangkan tadi tidak semestinya merupakan satu-satunya jawapan bagi soalan tersebut. Oke? Mungkin akan ada jawaban yang lain bergantung dengan N yang kita gunakan. Maka dengan itu, habislah perbincangan kita untuk subtopik ini. Dalam video yang seterusnya, kita akan bincang menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujukan. Oke, di sini ada N juga. Tapi kamu kena ingat, N ini berlainan dengan N yang kita belajar tadi ya. Oke? So, kita jumpa di video yang seterusnya lah untuk penerangan tentang N ini. Sehingga kita berjumpa lagi. See you again.